Jadi dalam kita menyampaikan dakwah ataupun islah ini, hendaklah sentiasa kita gunakan hikmah. Hikmah tu sangat penting. Tanpa hikmah, kadang-kadang kita boleh menyinggung perasaan orang lain. Yang baik dia kalau dia boleh terima, kalau yang tak baik dia jadi lebih jauh daripada Islam. Itu yang kalau boleh kita nak elakkan lah, insya-Allah. Baik, saya nak terus minta Brother Yusof sambungkan lagi. Tadi saya difahamkan juga Brother Yusof selepas daripada minat untuk belajar lebih tekun lagi dengan tentang Islam, Brother Yusof telah pun menghadiri beberapa banyak kursus dan akhirnya dapat sampai ke peringkat diploma. Mungkin boleh terangkan Brother Yusof, apa yang buat Brother Yusof tu rasa sangat bersemangat untuk belajar tentang Islam. Dan saya percaya ramai juga orang Islam kita sendiri di Malaysia yang tidak ada diploma pun dalam ilmu Islam. Jadi minta Brother Yusof kongsikan sedikit apa yang buat Brother Yusof sangat semangat untuk belajar tentang Islam. Okey, terima kasih. So, saya dah bazir saya punya nyawa 3 tahun ke 4 tahun pun tak ingat dah, kosong dalam Islam. So, semasa saya tadi tengok orang Cina masuk Islam, ilmu Islam begitu hebat, itu buat saya buka kepala otak saya, sampai bila saya nak jadi macam ni? Takkan saya masuk Islam hanya nak tunggu tidur di masjid. Apa sebenarnya Islam? I dah masuk Islam, what is Islam? So, saya pun pergi kursus. Saya telah, macam tadi Fadli moderator kata, saya dah lengkapkan saya punya diploma Islamic Studies. Saya nak tahu secara akademik apa tu Islam. So dalam tu ada subjek akidah, ikatan kita dengan Allah. Okay, ada fiqh, usul fiqh, ada sirah nabawiyah dan apa lagi, ada beberapa. Itu sebagai macam kita pergi ke sekolah, kita nak tahu kalau kita nak dapat peperiksaan, nak dapat keputusan yang bagus, kita kena ikut silibus sekolah baru kita tahu. Contohnya kalau nak dapat SPM, kita kena belajar subjek ni baru boleh. So dalam tu saya belajar apa tu sebenarnya Islam. Lebih banyak lagi saya belajar, lebih banyak lagi yang saya sedar bahawa saya tak tahu. Dan saya telah juga mengikuti kursus perbandingan agama, macam mana nak berdakwah kepada orang Kristian, orang Buddhis, dia punya kepercayaan macam mana, orang Hindu macam mana, nak membimbing mu'alaf macam mana, pemantapan akidah orang-orang Islam macam mana. So, I attend ini semua dengan niat supaya saya tahu apa tu Islam, supaya saya mampu nak amalkan Islam, dan supaya saya mampu nak sampaikan Islam kepada saya punya keluarga, kepada saya punya kawan-kawan yang bukan Islam. Saya tak mau sampaikan Islam dengan cara yang orang nak geram, nak tumbuk. Contohnya lah. So, I nak bagi dengan cara yang berhikmah. Maka saya pun carilah pakar-pakar yang pandai berdakwah, saya pergi belajar. Okey, Brother Yusof, saya tanya dekat situ dahulu kalau sekiranya ada satu pesanan lah ataupun satu nasihat kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang menonton ni, mereka tu merupakan seorang yang baru memeluk agama Islam ataupun baru saja nak berjinak-jinak kembali kepada Islam, ataupun secara umumnya masyarakat Islam yang sedang mencari ilmu dalam untuk memaham agama yang dianuti kan. Jadi saya nak minta Brother Yusof, boleh tak beri sedikit pandangan ataupun nasihat bagaimana kita boleh menghadiri kursus-kursus ni dan di mana kita boleh dapat maklumat ini? Okey, untuk sesiapa yang berminat nak belajar lebih banyak tentang Islam, IDT adalah tempat yang sangat bagus. Of course bukan the only place, tetapi tempat yang sangat saya syorkan kerana cara Islam disampaikan sangat interesting. Dan kalau sesiapa pernah tengok pergi attend kursus yang diajar oleh Brother Lim, dia sangat interesting, dia interaktif, dia bukan macam one way. Saya cakap you dengar, saya cakap dengar, bukan. Dia berkomunikasi. So itu memberi kita kita tak rasa penat, kita rasa syok, enjoy. Yang paling penting enjoy. Dan setiap kali new ilmu baru datang, kita wah ini benda baru lagi, ini benda baru lagi. Aku ingat aku dah pandai.
ini tak pernah dengar. So dia tak habis. Tak? Jadi dia sangat syok lah, syok. Yang penting syok. Macam kalau kita bekerja dekat luar pun, you buat kerja yang you tak berminat, macam mana dia punya result? Kalau you bekerja sesuatu yang you benci, you memang buat ala kadar je. Tapi kalau you berminat kerja tu, you tak rasa penat. Tak cukup tidur pun tak apa. Lebih kurang samalah dalam ilmu Islam pun. Dia syok, dia enjoy. So IDT, interaktif dakwah dan tarbiyah, jangan lepaskan peluang. Datang IDT belajar. Tapi MCO sekarang tak ada kelas dulu lah sementara. Okey, Brother Yusof. Saya nak terus pergi kepada soalan seterusnya. Dan saya mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton, silalah share. Semoga perkongsian Brother Yusof ini dapat memberi manfaat kepada orang lain juga. Sebab kita tak tahu siapa yang sedang minat tentang Islam. Dan kita tak tahu pintu hati siapa yang akan diketuk disebabkan menonton video Brother Yusof ni, insyaAllah. Jadi saya juga mengajak ataupun mengalu-alukan kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana, yang ada kelebihan, silalah salurkan dana yang seberapa mampu yang anda mampu kepada Interaktif Dakwah Tarbiyah. Semoga mereka dapat teruskan lagi buat kerja-kerja dakwah dan membantu saudara baru dalam segi keperluan mereka, insya-Allah. Okey, seterusnya saya nak tanya kepada Brother Yusof kita, selepas memeluk agama Islam, bagaimanakah penerimaan ahli keluarga, terutama sekali kedua orang ibu bapa? Boleh minta Brother Yusof kongsikan sedikit, silakan. Okey, terima kasih. Selepas masuk Islam, saya tak tahu orang lain punya keluarga, tetapi keluarga saya, mereka tak boleh terima. Ibu bapa saya tak boleh terima saya sebagai seorang Islam. Pada mula-mulanya memang susah sikit. So kalau saya balik kampung, saya kena balik sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang dah lebih kurang 11 tahun dan saya pun ada anak saya sendiri. Mungkin mereka boleh terima hakikat bahawanya saya adalah seorang yang Islam, seorang anak yang lebih baik berbanding dengan anak yang sebelum ini. Dulu saya boleh merajuk, boleh bergaduh dengan ibu bapa saya boleh kurang ajar dengan mereka, saya boleh putuskan hubungan dengan mereka kerana saya tak setuju dengan dia punya filosofi, dia punya pegangan hidup. Tapi kerana Islam, ini tak boleh, itu tak boleh, Nabi ajar macam mana nak kena layan orang tua, sehingga kan kita nak suara pun tak boleh. So saya cuba nak live my life based on Islam punya teaching. So cara tu untuk nak berdakwah kepada ahli keluarga saya melalui cara yang sedemikian. So sekarang mereka dah semakin boleh terima, alhamdulillah, dan saya sangat bersyukurlah. Semoga satu hari nanti Allah memberi hidayah kepada mereka untuk kebenaran agama ini, insyaAllah. Amin, amin, insyaAllah. Kita sama-sama mendoakan kedua ibu bapa Brother Yusof juga dapat menerima Islam. Tetapi sebagai satu semangat daripada saya lah kepada Brother Yusof, jangan putus asa. Sebab apa? Kita lihat bukan ada 1, 2, 3 cerita yang memberitahu kepada kita bahawa pernah berlaku di mana anak dia peluk agama Islam tetapi ibu bapa dia tak peluk agama Islam. Tetapi pada penghujung nyawa ataupun saat dia sebelum meninggal dunia, ada yang seperti pengasas NGO yang saya bekerja iaitu di AIRA, 3 hari sebelum bapa dia meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala beri dia hidayah. Alhamdulillah. Jadi bayangkan, semua kesalahan dia pernah buat selama hidup dia tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita dengar ada juga daripada kisah seperti Syekh Hussein Yis contohnya, yang berlaku kepada antara seorang daripada ibu atau bapa dia pun sama juga. Dan satu lagi cerita yang saya boleh kongsikan ialah seorang sahabat saya yang berdakwah di Jakarta. Beliau telah berdakwah dengan satu nenek tua ni. Nenek tua ni dah macam keadaan nazak lah, dah lebih daripada 80 lebih tahun. Jadi apa yang berlaku ialah apabila dia menyampaikan dakwah, menerangkan Islam kepada nenek tua ni, alhamdulillah Allah bukakan hati dia untuk terima Islam. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita sama-sama juga doakan kepada
bukan hanya Brother Yusof tetapi semua sahabat-sahabat kita yang sedang menonton, yang mungkin mereka tu masih lagi mempunyai kedua ibu bapa yang bukan Islam, kita sama-samalah doakan untuk mereka, insya-Allah.